Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabat, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tajuk kita pada malam ini ialah apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan supaya kita didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tajuk ni penting, tuan-tuan? Sebab yang pertamanya memang menjadi kecenderungan dan juga trend dalam masyarakat kita. Apabila mereka ada hajat ataupun musibah, masalah dan sebagainya, biasanya kita akan tengok masyarakat kita ataupun kawan-kawan kita akan kata, tolong doakan saya, sebagai contoh kan, tolong doakan kami. Jadi itu benda biasa dalam masyarakat kita, kita minta orang lain untuk doakan kita. Samalah juga dalam masyarakat kita biasa diadakan majlis semayang hajat kan, kita minta masjid, minta surau dan sebagainya untuk doakan kita. Banyaklah contoh-contoh yang menunjukkan bahawa kita sentiasa mengharapkan doa orang lain ataupun pihak lain untuk mendoakan kita. Maka di antara doa yang hebat, doa yang disebut dalam Quran adalah doa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia. Jadi siapakah manusia yang istimewa ini yang didoakan oleh para malaikat Allah? Apa yang menariknya dengan manusia ini, dengan hamba Allah ini, sehingga malaikat-malaikat Allah mendoakan mereka? Dan apakah kita termasuk di kalangan manusia ataupun golongan yang didoakan oleh para malaikat Allah Ta'ala? Maka ini antara perkara yang kita akan pelajari pada malam ini. Baik, sidang hadirin mukminin, yang pertamanya ialah Al-Quran menceritakan kepada kita tentang golongan yang bertaubat dengan taubat nasuha. Ini yang pertama. Ciri manusia yang akan mendapat doa malaikat Allah Ta'ala ialah orang yang
bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Baik, kita mulakan dengan surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Baik, apa yang istimewanya orang yang taubat dengan sungguh-sungguh sehingga menyebabkan malaikat ni pakat-pakat doakan manusia yang taubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha? Maka Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Ghafir ayat 7 hingga ayat 9, yang mana Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini Allah Ta'ala jelaskan macam mana malaikat ni dia doakan orang yang bertaubat kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala kata alladzina yahmiluna al-arsh, malaikat-malaikat yang pikul arsh. Saya buat lagu ni bahasa kita. Jangan tuan-tuan duk bayang malaikat pikul macam ni pula. Ni bahasa kita bercakap kan, malaikat pikul. Macam mana dia pikul kita tak tahulah. Jadi Allah Ta'ala kata malaikat yang memikul arash. Apa lagi? Wa man hawlahu, dan malaikat yang ada di sekeliling arash. Dua, malaikat yang pikul arash dan malaikat yang mengelilingi arash. Apa yang mereka buat? Apa mereka buat, tuan-tuan? Allah Ta'ala kata mereka ini bertasbih, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, wa yu'minuna bihi, dan beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohon keampunan untuk orang-orang yang beriman. Siapa yang doa ni, tuan-tuan? Malaikat. Malaikat mana yang doa ni? Iaitu malaikat yang pikul arash. Ada ke malaikat lain lagi? Yes. Siapa dia? Malaikat yang ada di sekeliling arash. Mereka doakan siapa? Mereka doakan orang-orang yang beriman. Apa kata Allah dalam ayat ni? Iaitu doa mereka, iaitu macam mana? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim azabal jahim. Apa doa mereka? Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada pada Engkau meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Ta'ala ni luas, dia meliputi semua. Ilmu Allah Ta'ala juga luas, meliputi semua. Tidak ada kecuali. Tak ada yang dapat menghalang rahmat dan ilmu Allah. Maka apa kata malaikat? Malaikat kata, berilah keampunan. Siapa yang kata ni? Malaikat yang kata, berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Siapa dia? Orang yang bertaubat. Lagi, dan mengikuti jalanmu. Mana ikut agama Allah, ikut petunjuk Allah. Apa lagi malaikat tu kata dalam doa dia? Malaikat ni kata, peliharalah mereka daripada azab neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan, kalau kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa bertaubat,
sentiasa memperbaharui taubat. Taubat dah sebulan dah taubat, tapi kita masih duk ulang. Kita masih memperbaharui, renew, refresh taubat kita kepada Allah. Benda sama kita duk ulang kepada Allah. Maka siapa-siapa yang menjadikan dirinya ada ciri dan amalan seperti ini, lepas tu dia ikut agama Allah, dia taubat dan dia ikut agama Allah, segala perintah Allah, larangan Allah, hak mana patut dia buat, yang mana patut dia jauhi, maka malaikat ni kata, peliharalah mereka daripada azab neraka yang menyala-nyala. Lepas tu malaikat ni dia bukan berhenti setakat tu, tuan-tuan. Doa ni dia bukan berhenti setakat tu, ada sambung lagi, iaitu Rabbana wa adkhilhum jannati adn, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga adn. Apa dia? Allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yang telah engkau janjikan kepada mereka, yang Allah janji kepada kita, dan orang-orang saleh di antara nenek moyang mereka, isteri-isteri dan keturunan mereka. Ini maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya kita akan masuk dalam syurga Aden. Syurga Adenan ni, tuan-tuan, yang mana kita dan family kita, tok nenek moyang kita, datuk kita, ayah kita, kita sendiri, anak kita, cucu cicit kita, semua ni akan masuk ke dalam syurga Aden. Tapi syarat dia di kalangan orang yang saleh. Anak kita saleh, maka kita pun masuk syurga dengan anak kita. Tok kita pun saleh, kita pun ada dengan tok kita dalam syurga. Mak kita, ayah kita, cucu cicit kita dan sebagainya, syarat dia apa? Syarat dia saleh. Lepas tu malaikat kata apa? Innaka antal azizul hakim, sungguh engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiati wa man taqis sayyiat yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Allah apa ni, doa dia lagi apa? Iaitu dan peliharalah mereka dari bencana, kerosakan akibat daripada kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara daripada bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Siapa yang Allah Ta'ala pelihara dia daripada dibinasakan akibat daripada kejahatan, maka itulah orang yang Allah Ta'ala belas kasihan kepada dia, yang Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia, dan itulah kemenangan yang agung. Kita ni, tuan-tuan, bila buat jahat, jahat tu merosakkan kita. Jahat tu dia tak akan bagi manfaat kepada kita. Riba yang kita terlibat, judi yang kita masuk, buat zalim pada orang dan sebagainya, dia tidak menaikkan darjat kita, malah dia membinasakan kita. Maka sesiapa yang Allah Ta'ala pelihara dia daripada kejahatan, dan kejahatan ni dipelihara oleh Allah, yang mana kejahatan tu tidak sampai kepada kita, tidak merosakkan kehidupan kita, maka orang ni adalah orang yang diberikan belas kasihan, rahmat oleh Allah, dan dia menang dengan kemenangan yang besar. Ini contoh doa malaikat. Kita nak suruh orang masjid doa kat kita pun, tuan-tuan, kita nak kena belanja, tuan-tuan. Saya tak tahulah ada ke tak ada orang suruh orang masjid tolong doa tapi dia tak bagi apa-apa. Biasanya adalah buat kenduri sikit, nasi bungkus ke apa ke, bihun ke apa ke.
Tapi yang malaikat ni tuan-tuan, yang doa malaikat ni jauh lebih hebat daripada doa orang masjid, anak qaryah kita. Kita tak perlu belanja apa-apa. Yang penting kita posisikan diri kita, tempatkan diri kita berada di kalangan orang yang bertaubat kepada Allah. Maka bila kita termasuk di kalangan orang yang bertaubat kepada Allah, kita akan dapat doa malaikat ini. Kita akan dapat, insya-Allah. Baik. Apa special malaikat ni tuan-tuan? Apa special malaikat ni? Malaikat ni dia punya special dia pasal dia yang tukang pikul arasy Allah. Itu special dia. Kalau kita dengan manusia, orang yang kerja istana, orang yang ada jawatan tertentu dalam kerajaan, mudah kita nak minta tolong apa-apa. Bukan minta tolong cara jahat lah kan, tapi cara jahat pun ada, cara betul pun ada. Tapi nak bagi tahu bahawa bila ada jawatan tertentu tu, dia special. Maka malaikat ni pun tuan-tuan, dia special apa? Special dia sebab dia tukang pikul arasy Allah. Dan mereka inilah yang mendoakan kan manusia-manusia yang ada ciri-ciri tadi. Baik. Ada satu orang ulama, nama dia Ibnu Atiyah. Ni bukan Ibnu Atiyah Damsyik, ni Ibnu Atiyah Andalusia. Ibnu Atiyah rahimahullahu ta'ala dia kata apa? Cerita pasal doa ni. Hubungan kita dengan doa pihak lain. Orang lain mendoakan kita, kita cari doa orang, minta orang doakan kita. Apa kata Ibnu Atiyah rahimahullahu ta'ala? Ibnu Atiyah kata, anna rajulan qala li ba'di salihin. Dia kata ada seseorang yang dia pergi jumpa dan dia cakap, dia bagi tahu kepada sebahagian di kalangan orang-orang saleh. Dan kita memang pun kalau kita nak minta doa, kita akan pergi cari orang saleh, orang alim, orang baik-baik, ahli ibadah. Tak ada di kalangan kita di Sungai Petani ni pergi minta doa dengan penangis dadah ada. Pergi jumpa dengan penangis dadah, pergi minta doa, hang tolong doa untuk aku. Tak ada. Kita tak minta doa dengan orang yang terlibat dengan jenayah. Kita tak minta doa dengan orang yang tak semayang. Kita minta doa ni dengan orang yang rajin ibadat, orang saleh, orang alim, orang yang mulia dalam agama. Itu doa yang kita selalu pergi minta. Dan ini diulas oleh Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah kata apa? Ada orang dia pergi jumpa li ba'di salihin, dia pergi bercakap dengan sebahagian di kalangan orang-orang yang saleh. Apa kata orang ni biasanya bila dia jumpa dengan orang-orang saleh? Dia akan kata ud'u li wastaghfir li. Dia kata doakanlah aku, minta ampunlah untuk aku. Dia kata ni benda biasa kan, tolong doa untuk saya, tolong minta ampunlah untuk saya. Ini benda biasa yang orang kita duk buat bila mereka jumpa orang saleh. Apa kata Ibnu Atiyah rahimahullahu ta'ala? Ibnu Atiyah kata, faqala lahu, lalu orang saleh yang orang duk selalu pergi jumpa dia kata apa? Dia kata tub wattabi' sabilallah yastaghfiru lak man huwa khairum minni wa tala hadhihi al-ayah. Orang saleh ni kata apa? Dia kata bertaubatlah. Dia suruh taubat dan ikutlah jalan Allah, ikut agama Allah. Bila buat macam tu, nombor satu taubat, nombor dua ikut ajaran Allah, maka dia kata maka makhluk
yang lebih baik daripada aku. Man huwa khairum minni, makhluk hak lebih baik daripada aku akan mendoakan kamu, minta ampun untuk kamu, yakni malaikat. Bukan aku yang akan doakan engkau, tapi malaikat yang akan doakan engkau. Dan doa malaikat itu jauh lebih baik daripada doaku. Mana orang saleh, doa malaikat itu. Lalu dia pun baca ayat yang kita baca tadi. Dia nak bagi tahu yang doakan kita adalah malaikat yang pikul arash, yang duduk sekeliling arash, untuk menunjukkan kelebihan doa daripada para malaikat Allah. Tengok tuan-tuan, siapa yang kata ni tuan-tuan? Ibnu Attiyah. Dia nak bagi tahu antara orang doakan kita dengan malaikat doakan kita, dengan orang kita minta suruh buat program lah apa semua, kita sedia jamuan, bagi duit ke apa semua, dengan ni doa malaikat yang kita tak perlu buat jamuan kenduri, tak payah bagi duit apa semua, Ibnu Attiyah kata, no, man huwa khairum minni, iaitu yang lebih baik doa dia daripada aku, iaitu doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hak tu lebih baik. Siapa dia Ibnu Attiyah ni tuan-tuan? Siapa dia Ibnu Attiyah yang kita duk baca pendapat dia ni? Ibnu Attiyah ni tuan-tuan, dia ialah satu orang ulama tersohor. Dia lahir di Granada, Spain, Andalusia pada penghujung abad yang kelima, lebih kurang dalam tahun 481 Hijriah. Masa itu zaman pemerintahan Bani Murabitin. Tak apalah cerita Bani Murabitin itu. Tapi yang pentingnya tuan-tuan sekalian, dia adalah satu orang ulama yang diiktiraf sebagai ulama tafsir, dan dia ada karang antara tafsir yang menjadi salah satu khazanah ilmu Islam. Antaranya ialah tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz, yang mana tafsir ni, tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz ni tuan-tuan, menjadi rujukan para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nak kata Ibnu Attiyah ialah satu orang ulama, dia menulis tafsir yang mana tafsir itu menjadi rujukan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan dia mengatakan bahawa kalau doa, pergi minta doa dengan orang yang saleh, dia kata lebih baik ambil doa hak lebih baik daripada orang yang saleh, iaitu doa para malaikat Allah. Macam mana nak dapat doa para malaikat Allah? Dengan cara taubat kepada Allah dan dengan cara ikut ajaran agama Allah. Kita akan dapat doa malaikat yang memikul arash Allah dan malaikat yang mengelilingi arash Allah Subhanahu wa taala. Tu Ibnu Attiyah, dia yang kata macam tu. Baik, itu yang pertama, nak dapat doa daripada malaikat Allah, khususnya malaikat yang pikul arash dan malaikat yang mengelilingi arash. Nombor dua, apa dia amalan seterusnya yang boleh kita buat supaya kita dapat doa malaikat-malaikat Allah? Nombor dua ialah dengan cara bersedekah, rajin sedekah, rajin infak. Siapa yang suka infak, suka belanja pada jalan Allah dengan guna duit dia yang halal, dengan hati yang ikhlas,
maka dia akan dapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah hamba-hamba Allah berada di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Dua malaikat yang turun. Salah satu malaikat tu kata apa? Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang infak. Dan hak satu lagi, malaikat yang seorang lagi kata, Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang tahan harta dia, yang kedekut. Dua doa malaikat, daripada dua malaikat. Satu malaikat doa dia minta supaya siapa yang infak, Allah Ta'ala bagi ganti. Dan kita tahu ganti daripada Allah jauh lebih baik daripada yang kita belanjakan. Satu lagi malaikat, dia doa dengan doa yang kedua. Dia minta kebinasaan, kehancuran kepada orang yang kedekut. Siapa dia ni yang infak dan siapa dia yang kedekut? Kita nak tengok malam ni sama ada kita ni termasuk orang kedekut ke atau kita orang yang suka sedekah, suka infak, suka belanja pada jalan Allah. Baik. Apa yang diulas oleh para ulama, contohnya ulasan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata, qala al-ulama hadha fil infaqi fit ta'ati wa makarimil akhlaqi wa 'ala al-'iyali wad-dhifani was-sadaqati wa nahwi dhalik bihaitsu la yudhammu wa la yusamma sarafan wal imsakul madhmum huwa al imsaku an hadha. Dia kata, Imam Nawawi kata, para ulama bagi penjelasan, ulama bagi syarah tentang apa yang Nabi sebut tadi, iaitu dia berkaitan dengan infak, doa malaikat untuk kita. Bila kita infak tu sebab apa? Sebab kita taat kepada Allah. Tu kita infak sebab apa? Sebab kita taat kepada Allah, bukan sebab kita nak menunjuk, kita nak show off, nak bangga-bangga. Dah, kita infak tu sebab kita taat kepada Allah, pasal itu kita infak. Satu, ni kata Imam Nawawi. Nombor dua, infak kita tu dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kita tak hina orang yang kita infak, orang yang kita derma, yang kita bantu, yang kita sumbang tu. Ni kadang-kadang duit bagi, tapi lerekkan mata tu, body language, memek muka, bibir kita, apa semua, orang hak terima pun tengok rasa tak syok. Nampak hinanya aku. Kita tuan-tuan, bila kita jamu orang makan, sebagai contoh, kita orang besar, kita datuk, Tan Sri, kita pangkat tinggi, kita rumah kita macam istana, kita panggil orang miskin makan. Jangan kita panggil orang miskin makan sehingga orang miskin makan tu rasa terhina dengan kenduri yang kita buat, dengan jamuan yang kita buat. Jangan. Kita nak derma ke, nak sumbang ke, nak buat kenduri ke, jamuan ke apa, dia kena, orang hak kita jemput tu, dia kena rasa dia dimuliakan oleh kita. Itu akhlak yang mulia. Cuba tuan-tuan letak diri tuan-tuan, kita letak diri kita di tempat orang yang dihina oleh orang hak nak jamu kita makan. Kita rasa macam mana? Bila orang tu dia nak jamu kita makan, dia buat kita lebih kurang, kita rasa macam mana?
Nak makan pun tuan-tuan kadang-kadang tak selera. Walaupun lauk tu sedap, nasi tu ada color lah apa semua, biryani ke apa, tapi kalau cara orang layan kita tu, kita pun kecil hati. Nak makan pun tak berapa sedap lah. Sebab tu penting bila kita infak, bagi sumbangan, bantuan keuangan dan sebagainya, make sure kita bagi tu dengan akhlak yang sangat baik. Akhlak yang sangat baik. Jangan nampak sangat kita ni tunjuk yang kita ni orang kaya, kita ni datuk, kita ni CEO, kita ni orang kaya, apa semua. Jangan. Kan? Kena humble, kena tawaduk, kan? Semua ni tentu orang kampung, orang tak ada kerja, orang yang ada musibah, ni semua ujian Allah melalui orang tu kepada kita. Ujian Allah. Allah Ta'ala jadikan orang tu dapat musibah, kecelakaan dan sebagainya, nasib tak baik. Itu ujian Allah kepada kita melalui orang tu. Maka sebab tu kita, bila kita jamu orang makan, tolong orang, sumbang dan sebagainya, kena buat dengan akhlak yang baik. Apa lagi? Imam Nawawi kata, wa 'alal 'iyal, kita infak, kita nafkah, kita bagi belanja kepada keluarga. Itu pun akan mendapat doa malaikat. Sebab tu kita kena ingat, duit yang kita bagi pada isteri kita, yang kita bagi pada ibu kita, yang kita bagi pada ayah kita, kepada anak kita, itu akan mendapat doa daripada malaikat Allah. Saya tahun lepas ada sahabat di sebuah negeri jemput saya pergi ceramah. Saya pun pergilah. Duk tengah ceramah, habis ceramah duk minum, makan, sembang semua. Tanyalah sini siapa YB, siapa wakil rakyat sini. Dia orang pun sebutlah nama YB tu. Saya pun tanya dia, YB okey ke sini? Dia kata YB okey, dia kata suka tolong orang, bagi bantuan, cepat sampai kalau ada musibah apa-apa. Tapi kalau dengan family dia kedekut. Dia dengan masyarakat dia bagus, dengan anak Korea dia bagus. Tapi kalau dengan isteri dia, dengan anak dia, keluarga dia sendiri, dia kedekut. Saya tak tahulah sejauh mana betul cerita tu, tapi ini sebagai contoh nak bagi tahu kepada tuan-tuan kena ingat, buat baik ni yang paling afdal keluarga dulu. Bukan suruh tinggalkan masyarakat, tak. Masyarakat kita kena buat baik, tapi jangan lupa bila kita buat baik pada keluarga kita, hak tu akan dapat doa malaikat. Jangan abaikan keluarga. Kemudian Imam Nawawi kata, wadhifan, duyuf, para tetamu, dif, tetamu kita layan dia elok-elok, kita hidang dekat tetamu. Jangan ikut selera kita, kena ikut selera tetamu tu. Ni mentang-mentang kita suka makan lidah lembu, kita jamu dekat tetamu lidah lembu. Yang tetamu tak boleh makan, tengok lidah dia dah mula dia dah mula ni kan. Oh tak boleh, tu kesian kawan tu. Kita kena ambil kira, selera kita pun kita ambil kira, dan selera tetamu pun kita kena ambil kira. Kena tetamu yang tak boleh makan mi sebagai contoh. Macam mana? Kita pergi jamu dia mi udang, bagi kita hebat sangat mi udang tu. Tetamu kita tak suka makan mi, oh tak boleh. Kita kena raikan tetamu dengan benda hak dia suka. Maka bila kita raikan tetamu kita, kita gembirakan tetamu kita, kita muliakan tetamu kita, kita akan dapat doa daripada malaikat Allah. Sebab tu antara kayu ukur orang tu beriman dengan hari akhirat ataupun tidak, Nabi sebut tentang melayani tetamu dengan baik, memuliakan tetamu. Ni kita orang Islam, kita diajar untuk memuliakan tetamu.
Jangan tidak peduli, jangan ignore. Lebih-lebih lagi jangan hina tetamu kita, sebab itu bercanggah dengan ajaran Islam. Kemudian was-sadaqat, sedekah-sedekah secara umum dan sebagainya, yang mana infak itu tidak termasuk dalam infak yang berlebih-lebihan. Tak boleh pula membazir, melampau-lampau tak boleh juga. Memang kita disuruh infak, tapi jangan banyak sangat sampai membazir. Jangan banyak sangat sampai orang tengok ni melampau-lampau ni, tak boleh juga kan. Jadi itu antara perkara yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka contoh-contoh banyaklah. Kita sponsor orang pergi umrah, sponsor orang pergi haji, buat masjid kan, kita bagi duit, kita bina masjid, buat untuk dakwah, kita bagi tolong orang yang duduk di pondok, duduk mengaji sekolah agama, mengaji nak jadi doktor, nak jadi profesional dalam negara, luar negara dan sebagainya. Kita bagi duit, bagi bantuan dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam infak, dalam mentaati Allah. Jangan kita ingat tolong pelajar agama sahaja infak, pelajar perubatan bukan infak. Tak, orang nak jadi medik pun infak juga. Anak-anak kita yang belajar accounting, infak juga. Engineering dan sebagainya, semua itu infak. Itu semua itu infak. Di sekolah contohnya, ada yang datang daripada keluarga yang datang ke sekolah, breakfast pun belum, makan pagi pun belum. Pasal apa? Sebab keluarga susah sangat. Ada yang mak dengan ayah sibuk sangat sampai tak sempat tengok anak dah makan ke belum. Sampai ada cikgu sekolah, dia pakat-pakat sama-sama cikgu, sponsor kan pelajar-pelajar ni makan pagi, bagi duit dan sebagainya. Itu semua akan mengundang doa daripada malaikat Allah. Ada yang tak mampu bayar yuran, cikgu-cikgu sekolah pakat kumpul ni. Padahal bukan kewajipan cikgu pun, tapi cikgu ni concern. Dia ambil tahu anak-anak murid dia yang mengalami kesusahan tertentu, pakat-pakat buat tabung dan sebagainya. Ini semua mengundang doa daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa dia lagi tuan-tuan? Akhlak yang mulia. Apa dia? Bagi hadiah. Bagi hadiah dekat mak kita, bagi hadiah ke ayah kita. Ayah kita suka pakai t-shirt apa, ayah kita suka apa kan, bagi hadiah. Mak kita suka apa, bagi kan. Alat-alat aksesori kecantikan ke, sabun ke, shampoo, perfume ke apa ke yang mak kita suka, kita bagi. Saya ingat masa saya nak balik dari England, saya duk bincang dengan isteri nak bawa balik hadiah apa untuk mak saya lah. So kita senaraikan benda apa yang mak kita suka. Contohnya nombor 1, handbag, beg tangan. Ni mak kita suka. Brand apa? Mana kalau dia Google, dia tahu ni brand yang terkenal. Maknanya yang anak dia bagi bukan calang-calang, memang bagi yang antara yang terbaik. Belilah satu handbag dengan harga yang lebih daripada biasa, bawa balik bagi kat dia. Mak saya dia punya suka handbag tu, dia pakai lama sungguh, dia pakai lama sungguh. Sebab apa? Sebab dia suka handbag tu. Dan lagi setiap kali orang tengok handbag dia, tengok nama brand dan sebagainya, dia tahu ini handbag yang bukan senang-senang nak dapat dalam negara. Tempat-tempat tertentu je yang jual benda-benda macam ni. Maka kita sebagai anak tuan-tuan, kita bagi satu hadiah kepada ibu kita, kepada ayah kita yang menggembirakan dia. Dia seronok. Kalau orang tanya, dia boleh cerita, ni anak dia ni hak belajar di London, anak dia hak belajar di Paris, anak dia hak belajar di situ, di sini dan sebagainya. Bagi hadiah kat dia. Dia suka nak cerita bab pemberian anak dia. Ini benda yang kita kata sifat manusiawi. Benda yang manusia dia suka, benda-benda macam ni. Sebab tu kita bab hadiah ni tuan-tuan kena sentiasa ada.
mak kita, ayah, kita kena ada bagilah something, kan, dalam bentuk duit ke dan sebagainya. Kena fikirkan. Baik, selain daripada itu, kita jangan kedekut, kan, jangan kedekut bila makan dengan kawan-kawan. Jangan kedekut. Ni dak, bila makan kawan je belanja kita, yang kita tak pernah belanja. Ini saya selalulah duk bagi contoh. Di kalangan lawyer pun kami tahu sangat, ada seorang dua kawan kami tu kalau makan sekali tu dia memang tak pernah bayar. Tangan duduk dalam poket. Tangan dalam poket. Jangan bayar, jangan bayar. Yang dia duduk kat situ, dia tak pergi pun dekat cashier. Tangan dalam poket, jangan bayar, jangan bayar. Orang lepi bayar habis. Kan? Sekali dua orang tak perasan, tuan-tuan. Sekali dua orang tak perasan. Bila sampai 10 kali, 20 kali, orang tahu dah. Tu orang tahu dah strategi tu. Jadi jangan. Benda ni akan jadi buah mulut. Orang akan bercakap. Kawan-kawan kita akan bercakap. Akhirnya orang tak suka berkawan dengan kita. Tuan-tuan, jangan bohonglah. Jangan bohong. Kalau kita ada kawan yang kedekut, siapa nak berkawan dengan dia? Bagi tahu. Siapa nak berkawan? Berkira. Bab duit berkira, bab makan berkira, bab itu berkira, bab ini berkira. Akhir sekali tak ada kawan. Kalau orang sanggup makan dengan kita pun sebab tak boleh nak lari lah. Tempat tu je tempat makan hak ada. Yang tu tak boleh lari. Tapi kalau selagi boleh lari, kawan kita akan menjauhkan diri daripada kita. Jadi kita kena make sure kita ni jangan kedekut, kan? Jangan kedekut. Begitu juga apa yang disebut oleh para ulama, seperti kita tunjuk hormat, memuliakan para tetamu, sahabat kita, ahli keluarga dan sebagainya. Cuma yang tidak bolehnya ialah berlebih-lebihan. Contohnya suami beli barang yang terlalu mewah kepada isterinya sehingga merosakkan isteri dia. Ayah membelanjakan anak dia terlalu mewah sehingga merosakkan anak dia. Hak ni tak boleh. Bila kita bagi duit kepada anak kita, kepada keluarga kita, make sure jumlah wang yang kita bagi itu tidak merosakkan dia. Kita bagi anak kita motor, jangan sampai bagi motor yang akan merosakkan dia. Anak saya, masa dia orang kecil-kecil, sekarang ni dah besar dah. Dia tanya, ayah, pasal apa ayah tak bawa kami pergi air terjun lah, itu ini apa semua. Dia macam-macam lah dia orang petikai. Masa dia orang kecil-kecil, dia pandai bercakap. Saya pun kata, cuba tengok orang pergi ke air terjun, mati berapa orang. Saya pun bagi contoh, ini mati apa semua. Pergi kat pantai main ombak, mati apa semua. Saya kata, ajal maut ni memanglah takdir Allah. Allah Ta'ala tentukan. Tapi kita sebagai manusia, kita kena ada usaha. Kita sebagai manusia kena ada usaha. Kalau kita tahu air terjun itu dah banyak makan korban, jangan pergi. Kalau nak pergi juga, pergi main kat tepi-tepi, ambil gambar apa semua, makan-makan kat tempat tu, cukup. Itu usaha kita. Kalau nak jadi juga, itu urusan Allah. Tapi kita sebagai manusia kena usaha. Maka ayah buat keputusan terbaik setakat mana yang ayah mampu. Saya bagi penerangan macam tu. Nak main ombak bukan tak boleh, kita pilih pantai mana yang sesuai. Tempat-tempat yang selalu makan korban jangan pergi. Kalau nak pergi juga main kat tepi pun cukup. Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Kita jangan sampai bagi kebebasan kepada anak sampai merosakkan dia. Anak saya 3 orang kawan college dia meninggal dunia lemas air terjun. Dia cerita macam mana mak dengan ayah kepada mangsa ni, kawan dia ni, datang ke bilik ambil barang, duk nangis je. Hati mana tak sedih, tuan-tuan? Seorang ayah, seorang ibu hantar anak dengan hati berbunga-bunga. After a few years, 3 tahun, 4 tahun, keluar daripada universiti, keluar daripada college dengan diploma, dengan ijazah dan sebagainya, tiba-tiba balik ke rumah sebagai mayat.
terpaksa pergi ambil barang dia, ambil pakaian. Sedih tuan-tuan, sedih. Saya kata dekat anak saya, ayah tak mau menitiskan air mata kerana melihat mayat engkau. Tak mau. Selagi Allah bagi kepada ayah usaha dan ikhtiar, ayah akan usaha dan ikhtiar to make sure you are safe, kamu selamat. Selain daripada itu, tawakal kepada Allah, serah kepada Allah. Itu ilmu Allah yang kita tak boleh nak capai, tapi usaha tetap usaha. Sebab tu anak saya dia bertikai, pasal apa ayah bagi motor hak tak boleh laju kan, hak sisi kecil. Saya kata memang ayah dengan Umi memang sengaja beli motor yang tak boleh laju. Pasal apa? Sebab sayang. Jadi kita kena bagi penerangan tuan-tuan, supaya segala kemewahan, kesenangan yang kita bagi pada anak kita itu tidak melampau. Dan jangan bagi sikit sangat sehingga dia menderita. Jangan sampai dia susah. Kita senang, anak kita susah pun tak boleh. Kena cari jalan tengah. Sikit sangat pun tidak, banyak sangat pun tidak. Kena cari jalan tengah. Maka bila kita belanjakan anak isteri kita, kita akan dapat doa daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga tuan-tuan, untuk kita dapat doa malaikat Allah, ialah sembahyang di saf yang pertama. Sembahyang di saf yang pertama. Bagi orang lelaki, sembahyang saf yang pertama. Bagi orang perempuan, yang ni ada khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian ulama kata saf yang paling afdal bagi perempuan paling belakang. Sebahagian mengatakan saf yang pertama. Yang tu adalah perbahasan di kalangan para ulama, masalah tabir, tanpa tabir dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya tuan-tuan, bagi orang lelaki, yang ni tidak ada khilaf di kalangan para ulama, yang afdalnya ialah sembahyang di saf yang pertama, sebagaimana hadis innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang berada di saf yang pertama, saf paling depan. Baik, apa maksud yusalluna? Apa maksud innallaha wa malaikatahu yusalluna? Apa maksud yusalluna? Berselawat. Apa maksud berselawat? Maka berselawat di sini ialah kalau Allah, selawat Allah kepada kita, maksudnya Allah Ta'ala puji kita di hadapan para malaikat. Puji kita di hadapan para malaikat. Kalau malaikat berselawat kepada kita, maksudnya malaikat mendoakan kita. Jadi siapa yang datang awal dapat saf depan. Tapi masjid kita ni syok tuan-tuan. Tadi saya tengok ada satu saf. Mana semua yang datang dapat belakang, semua dapat saf yang pertama. Kemudian barulah nampak ada saf kedua, kan, saf ketiga. Tu tak apalah. Tapi kalau kita datang awal, takbir yang pertama tu terus dapat, kan, saf yang pertama. Mana tak jadi masalah. Jadi kita akan dapat saf yang pertama. Maka sesiapa yang dapat saf yang pertama, kita akan dapat dua. Yang pertamanya selawat Allah. Selawat Allah dengan makna Allah puji kita di hadapan malaikat-malaikat dia. Saya lah, saya tak tahu lah tuan-tuan macam mana. Saya tuan-tuan, saya pun manusia. Bila ada VIP datang berucap, tiba-tiba dia nampak saya, dia sebut nama saya, oh seronok tuan-tuan, kembang kita. Kita manusia. Kalau Perdana Menteri Agung sebut nama kita depan orang ramai, oh tak boleh nak cerita, seronok ni. Itu baru Perdana Menteri, baru yang di Pertuan Agong. Ni depan kawan-kawan kita je. Tapi yang ni, yang memuji kita, yang mengangkat kedudukan kita, Allah.
Dan Allah memuji kita bukannya di hadapan kawan kita, tapi di hadapan para malaikat dia yang mulia. Maka ini antara kelebihan siapa yang semayang duduk di saf yang pertama. Dan nombor 2, malaikat mendoakan orang yang semayang di saf yang pertama. Baik. Selain daripada itu, orang yang menyambung saf yang terputus. Siapa yang sambung saf yang terputus, dia juga mendapat selawat daripada Allah dan para malaikat. Ini sebagaimana hadis, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darjah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang menyambung saf. Barang siapa yang menutup celah dalam saf, nescaya Allah akan mengangkat darjatnya. Jadi Allah Ta'ala akan mengangkat darjat. Malaikat akan mendoakan kita. Bila kita nampak je ada kosong, kita penuhkan. Sambung saf tu, jangan ada renggang, jangan ada kosong di tengah-tengah. Baik, yang kelima apa dia tuan-tuan? Iaitu sentiasa berada di tempat semayang lepas semayang. Apa maksud kita ada di tempat semayang selepas semayang? Apa maksud dia? Baik, hadis wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fi. Malaikat sentiasa selawat kepada salah seorang daripada kamu selama mana dia berada di tempat semayang dia. Apa maksud dia? Tak boleh kata tuan-tuan duduk kat belakang imam, lepas tu tuan-tuan bangun duduk kat tiang, ataupun pergi cari aircon, kan, ataupun cari kipas, ataupun cari dinding. Ni kan kadang-kadang kita duduk tengah-tengah ni sakit belakang, cari dinding, duduk menyandar tu sedap sikit, lama selesa sikit. Ni ramai orang slip disc lah, kan, macam-macam masalah lah. Ni hak muda-muda pun ada dah sakit lah, kan. Sebab tu saya tak pernah tegur dan saya tak pernah petikai kalau tuan-tuan duduk dekat dinding. Tak apa, tuan-tuan duduk kat dinding pergi lah. Saya tak kata tak ada adab. Tuan duduk kat dinding, kat tiang apa semua, silakan. Kalau di negara Arab tu dia ada cushion lagi, kan, dia ada cushion kat belakang tu, tuan-tuan boleh duduk bersandar. Sebab duduk macam ni lama-lama sakit belakang. Kena ustaz jenis gila, mikrofon lagi berteruk. Dia dapat mikrofon 2 jam dia bagi. Kan? 10 lebih baru habis kuliah. Yang kita duduk tunggu, duduk tengok jam tu. Dah apa? Duduk tunggu nak sembahyang Isyak. Jadi macam mana? Kita lepas sembahyang, kita bangkit, pergi cari pot yang sedap sikit, dinding, tiang apa semua. Maka para ulama mengatakan bahawa, kan, iaitu contohnya pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata sawa'un thabata fi majlisihi zalika minal masjid am tahawwala ila ghairih. Dia kata sama ada dia tetap duduk tempat dia semayang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kat situ dah dia duduk setengah jam ke sejam ke dia duduk situ, ataupun Imam Ibn Hajar kata dia pindah-pindah tapi masih dalam masjid. Maka pendapat Imam Ibn Hajar, boleh tuan-tuan bangkit daripada tempat semayang tu, tuan-tuan pergi cari tempat selesa, silakan. Nak cari kipas ke, aircon ke, ataupun aircon sejuk sangat ke, nak cari tempat yang aircon yang tak kena aircon ke, itu terpulang kepada tuan-tuan, terpulang. Yang penting masih dalam rumah Allah Ta'ala. Itu pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi sebab tu kita, masjid-masjid kita tuan-tuan, dia buat kuliah. Nak pegang tuan-tuan tu supaya tuan-tuan ada sebab duduk dalam masjid, tak keluar. Kita buat kuliah subuh, kita buat kuliah maghrib, kan? Jadi antara semayang dengan semayang tu kita duduk dalam masjid. Maka kita termasuk di kalangan orang yang tetap di tempat semayang dia. Maksud tetap di tempat semayang, tidak keluar dari masjid. Lepas dia semayang maghrib,
dia duduk dalam masjid sampai isyak dia semayang, maka ini termasuk orang yang akan mendapat doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti setakat itu tuan-tuan, banyak lagi perkara-perkara lain, tapi secara ringkasnya kita ziarah orang sakit kan, bila ada orang sakit kita pergi ziarah dia, kita doakan kawan-kawan kita tanpa pengetahuan dia tak tahu kita doakan dia. Itu semua akan membawa doa-doa malaikat Allah Ta'ala kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita semua akan termasuk di kalangan orang yang mendapat doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.